Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 2 Januari 2024. Kita mulakan dengan berita utama. Sistem pangkalan data utama yang dilancarkan hari ini disifatkan mampu mengurangkan kos perbelanjaan subsidi negara yang melebihi 80 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, padu juga mampu memberi jaminan bahawa kemudahan ditawarkan kerajaan juga bakal dinikmati sepenuhnya golongan yang layak sekaligus mengelakkan sebarang ketirisan. Tambah beliau lagi, peluncuran sistem ini juga adalah sejajar dengan pendekatan transformasi digital negara selain penyasaran semula subsidi dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sementara itu, dalam perkembangan berbeza, beliau turut memberitahu kerajaan akan menyegerakan pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam bagi manfaat penjawat awam selepas ia tertangguh sebelum ini. Beliau memberitahu inisiatif itu tidak dapat dilaksanakan tahun lalu ekoran kerajaan perpaduan mewarisi kedudukan kewangan terdahulu yang tinggi iaitu sebanyak 1.5 trilion ringgit dengan defisit sekitar 5.6%. Spekulasi mengenai ada usaha pihak pembangkang mahu menumbangkan kerajaan menerusi langkah Dubai disahkan sendiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malah Presiden UMNO itu mengakui beliau menerima laporan perisikan berhubung perkara tersebut sejak minggu lalu. Bagaimanapun jelas beliau, usaha tersebut yang melibatkan beberapa pemimpin politik sewaktu percutian mereka di ibu kota Emirat Arab Bersatu itu dikatakan gagal. Sementara itu, percubaan ini dipercayai untuk menubuhkan kerajaan baharu secara tebuk atap sebelum berlaku peralihan kepada Yang di-Pertuan Agong berikutannya menjelang awal bulan depan. Mengulas lanjut Ahmad Zahid namun tidak mendedahkan sumber perisikan, maklumat itu malah tidak menyatakan siapakah tokoh politik yang menjadi dalang langkah Dubai. Beliau menasihatkan mereka yang terlibat supaya bersabar menunggu sehingga pilihan raya umum ke-16 jika berhajat mahu menukarkan kerajaan sedia ada. Ujarnya rakyat sudah memberikan mandat kepada parti untuk memberi dokongan ahli parlimen yang dipilih dan tumpuan kini seharusnya lebih kepada kesejahteraan negara. Orang ramai kini boleh memperbaharui cukai jalan kenderaan dan lesen memandu hanya menerusi aplikasi MyJPJ mulai Februari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok berkata, pertambahan fungsi baharu tersebut akan memudahkan orang awam untuk memperbaharui cukai jalan dan lesen memandu secara digital selain menjimatkan masa dan kos. Ujarnya untuk mengelakkan penggunaannya, individu yang memilih lesen memandu Malaysia Digital ELMM ketika memperbaharui akan menikmati rebat sebanyak RM5 bermula 1 Februari sehingga 31 Disember depan. Selain itu, kata beliau, orang ramai juga boleh membuat perkongsian lesen kenderaan motor digital ELKM atau cukai jalan digital menerusi aplikasi MyJPJ bermula hari ini bagi membantu pemilik kenderaan berkongsi ELKM dengan individu lain sama ada ahli keluarga dan rakan-rakan. Jelasnya, pemilik kenderaan hanya perlu menekan nombor plat kenderaan dan butang kongsi LKM untuk membuat perkongsian tersebut. Kementerian Pendidikan memberi kebenaran kepada murid-murid yang terjejas akibat banjir untuk hadir ke sekolah dengan berpakaian biasa. Menterinya Fadlina Sidik berkata, sekolah juga perlu memaklumkan kepada murid-murid yang kediamannya dilanda banjir bahawa mereka boleh hadir menggunakan pakaian biasa sekiranya kesemua pakaian musnah semasa bencana tersebut. Sementara itu, beliau turut memberitahu semua institusi pendidikan di bawah KPM yang terkesan akibat banjir atau dijadikan pusat pemindahan sementara sudah beroperasi seperti biasa hari ini. Media pada 14 Disember 2023 melaporkan 3 negeri kembali dilanda banjir dengan beberapa PPS dibuka di Kelantan, Terengganu dan Selangor susulan hujan lebat berterusan, manakala di Perak keadaan berangsur pulih. Dalam perkembangan berlainan, Fadlina meminta supaya semua institusi pendidikan KPM untuk terus mematuhi prosedur operasi standard yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dari semasa ke semasa serta mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan jangkitan respiratori lain.
Anda mesti biasa mendengar runggutan sebegini. They always talk about upgrading. What is written here? What have they actually done? Tanggapan yang salah mungkin menimbulkan rasa tidak senang. Namun, pemahaman membawa pencerahan. Seperti program Fly Siswa, lebih 50,000 pelajar menerima RM300 untuk penerbangan pulang ke kampung halaman, atau subsidi untuk menetapkan harga maksimum tiket penerbangan pada musim perayaan. Tiada yang lebih bermakna apabila keluarga bersatu. Your father's calling. Hey, can you see it? I'm about to board the ferry to Georgetown. Born you in Ipoh? How did you end up in Penang? Betul. Kini anda boleh ke Pulau Pinang dari Ipoh dengan Komuter Utara. Satu persatu permintaan anda kami tunaikan. Kami juga menambah lebih banyak kereta api dari Kedah dan feri-feri baharu di Pulau Pinang kerana anda bermakna buat kami. Okay, I'm going shopping with Nana. Bye, Dad. Nana wants to bring me jalan-jalan, but still need to take a train. When are you going to buy a car for her? We can visit many malls with an unlimited pass without worrying about traffic jam. I often hear a lot of problems about the LRT. Kami mendengar kegusaran anda. Tak perlu risau. Barisan Jurutera Rapid telah melipat gandakan usaha mereka. Kekerapan LRT juga ditambah baik kepada 3 minit pada waktu puncak. Perkhidmatan bertambah mutu. Penjimatan PAS Mai 50 berterusan. Ini hanyalah permulaan. Banyak lagi yang kami akan laksanakan. Yang pasti kami akan terus berkhidmat untuk anda. Kita kembali lagi, seorang pemandu lori mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Ipoh hari ini terhadap 4 pertuduhan melakukan amang seksual ke atas anak perempuannya antara 2021 hingga 2022. Tertuduh berusia 54 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Ainul Syahri Muhammad. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, bapa kepada 3 anak itu didakwa melakukan amang seksual terhadap anak kandungnya yang ketika kejadian berusia 16 tahun dengan cara mengarahkan mangsa menyapu krim di kemaluannya dan memeluk remaja terbabit dari belakang. Tertuduh turut berhadapan dengan 2 lagi pertuduhan apabila didakwa mengambil tangan remaja itu yang ketika kejadian berusia 17 tahun untuk menggosok kemaluannya selain menggosok belakang badan mangsa hingga pinggang dan punggung. Tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon jumlah jaminan minimum atas alasan mempunyai tanggungan termasuk kereta, rumah dan motosikal. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM7,000 dengan seorang penjamin bagi 4 pertuduhan dan menetapkan 2 Februari depan untuk sebutan semula kes. Terpalit dengan isu lewat membayar caruman kumpulan wang simpanan pekerja, kaki tangannya bukan penghalang buat pelawak Syuib dalam meluaskan empayar perniagaannya dengan membuka restoran House of Patin di Jalan Kampung Hulu Melaka. Syuib atau nama sebenarnya Syahmira Muhammad 40 tahun itu memberitahu restoran tersebut merupakan perniagaan bersama 2 lagi rakan kongsi yang merupakan pengasas House of Patin Restoran Lipis di Kuala Lumpur. Katanya, perancangan dan pembincangan untuk membuka restoran berkenaan telah dilakukan sejak tahun lalu apabila Daniel meluahkan hasrat untuk menambah cawangan di negeri lain. Ditanya mengenai keyakinannya dalam industri itu selepas berdepan dengan cabaran kewangan sehingga lewat membayar KWSP pekerja pada November lalu, Syuib memberitahu dia mengambil pengajaran daripada kelemahan pengurusan pihaknya. Kita teruskan dengan berita luar negara. Seorang warga Malaysia yang didakwa sebagai Raja Dadah ditahan ketika bersembunyi di Laos pada 29 Disember lalu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan pihak polis Thailand, lelaki berusia 39 tahun itu ditahan dalam satu serbuan yang dikendalikan melalui kerjasama polis Thailand dan Laos. Penolong Ketua Polis Negara Thailand, Lieutenant General Panurat Lapbon berkata, Lembaga Kawalan Narkotik telah melakukan siasatan terhadap lelaki itu yang disyaki sebagai dalang utama dalam membekal dan menyelaras aktiviti dadah di kawasan segitiga emas sejak 2006. Suspek terlibat dengan rangkaian dadah di 5 buah negara selain menggunakan Thailand untuk aktiviti pengubahan wang haram dan sebagai tempat transit
penyeludupan dadah ke negara ketiga seperti Malaysia, Taiwan dan Australia. Sementara itu, pasukan penyiasat mengenal pasti lelaki itu sebagai suspek utama di sebalik rampasan dadah pada Jun tahun lalu yang membabitkan 998 kg metafetamin kristal dan penahanan 7 suspek di wilayah Ratchaburi. Seorang wanita dari Ghana berjaya memecahkan rekod dunia Guinness selepas menyanyi selama lebih 120 jam berturut-turut. Lapor media antarabangsa Afa Asantewa yang merupakan usahawan dan bekas ratu cantik itu mula menyanyikan kesemua 125 lagu bermula malam sambutan Christmas. Wanita itu dibenarkan berehat selama 5 minit setiap jam atau 20 minit untuk setiap 4 jam dan berjaya menamatkan percubaan rekod dunia itu 5 hari kemudian. Dilaporkan Asantewa cuba mengatasi rekod dicatatkan oleh pemuzik dari India, Sunil Wakmari, di mana pada tahun 2012 Sunil berjaya menyanyi selama 105 jam. Secara rasminya Asantewa menyanyi selama 126 jam dan 52 minit melepasi rekod dicatatkan Sunil, iaitu tambahan sebanyak 21 jam. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita teruskan dengan berita ekonomi. BYD Sundarbi Beyond Auto melancarkan BYD Auto 3 edisi terhad yang menampilkan kit badan eksklusif sempena sambutan ulang tahun pertamanya di Malaysia. Sundarbi Beyond Auto dalam kenyataan baru-baru ini berkata, versi edisi terhad itu dikeluarkan 500 unit sahaja yang memaparkan skema warna bold grey dan sky white yang dipilih khas bagi versi extended BYD Auto 3. Jelasnya, wajah baharu menawan itu termasuk lip bumper depan, spoiler depan, panel bumper depan dan penutup cermin sisi, spoiler belakang, diffuser belakang, panel tingkap, nyah krom, panel pemijat sisi dan panel tiang C. Tambahnya, edisi terhad itu dijual pada harga RM173,800. Sementara itu, promosi terpakai kepada model BYD Auto 3 dan BYD Dolphin dengan pelbagai pilihan varian untuk setiap pakej promosi tetapi tertakluk kepada terma dan syarat. Keseluruhan dalam negara kasar pada suku keempat dijangka meningkat kepada 4.0% berbanding 3.3% pada suku ketiga berikutan ekonomi domestik yang berkembang pesat. Bercakap kepada utusan Malaysia Penganalisis Ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimizul Hazmi Abdul Rashid berkata, ini dipacu oleh sektor perkhidmatan, aktiviti industri, pelancongan serta perbelanjaan pengguna yang turut meningkat sempena musim perayaan akhir tahun. Katanya, kadar pengangguran juga semakin menurun dan kadar inflasi terkawal yang kini pada 1.5% memberikan ruang untuk ekonomi domestik berkembang dengan baik walaupun dibayangi oleh sektor ekspor yang terus malap berikutan ekonomi dunia yang perlahan. Tambah beliau lagi dalam memacu ekonomi domestik menjadi pemangkin sementara sektor luar negara pulih, program-program yang dilaksanakan seharusnya tidak menambahkan bebanan kewangan kerajaan. Kita ke berita sukan. Kelantan FC berisiko tidak beraksi di Liga Super musim 2024-2025 selepas gagal mendapatkan lesen kebangsaan. Pengerusi First Instant Body Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif berkata, Kelantan FC bagaimanapun berpeluang mengemukakan rayuan kepada Badan Rayuan Pelesenan Klub Liga Bola Sepak Malaysia sebelum 8 Januari ini terhadap keputusan tersebut. Terdahulu, tindakan FIB yang menolak permohonan itu susulan kegagalan klub itu melengkapkan 2 dokumen yang diperlukan untuk memohon lesen kebangsaan. MFL sebelum ini telah sedaya upaya membantu Kelantan FC bagi memastikan klub itu mampu mendapatkan lesen kebangsaan, namun segalanya menemui jalan buntu
selepas pasukan itu sendiri tidak mengikuti langkah yang disarankan pengelola Liga Bola Sepak tempatan berkenaan. Penyerang Liverpool Mohamed Salah muncul sebagai wira pasukannya apabila meledak 2 gol dalam kemenangan 4-2 ke atas Newcastle United pada aksi Liga Perdana Inggeris di Anfield awal pagi tadi. Menariknya, Salah turut membantu Cody Gakpo membuat jaringan gol ketiga The Reds sekaligus memastikan skuad bimbingan Jurgen Klopp itu selesa menerajui carta EPL dengan kelebihan 3 mata. Satu lagi gol Liverpool dijarikan oleh Kirsty Jones manakala Newcastle terpaksa menerima hakikat pulang dengan tangan kosong apabila hanya merakam 2 jaringan menerusi Alexander Isak dan Sven Botman. Sementara itu, kecemerlangan Salah boleh dianggap sebagai hadiah perpisahan buat pasukannya kerana dia akan meninggalkan Liverpool buat seketika bagi menggalas tugas bersama Mesir dalam saingan Piala Negara-Negara Afrika dari 13 Januari hingga 11 Februari nanti. Situasi itu sedikit sebanyak memberikan kelegaan kepada Camp The Reds kerana Salah dianggarkan bakal terlepas sekurang-kurangnya 8 perlawanan memandangkan Mesir dianggap calon pilihan mara ke final Piala Negara-Negara Afrika yang berlangsung di Ivory Coast. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 3 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.